رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شهور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, dapat kita sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1440 Hijrah pada tahun ini. Maka alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala dapat kita sama-sama lagi untuk nak rebut beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Sama-sama itu kita bersama lagi dengan ruangan yang berada di stesen radio Ta'awun pada bulan Ramadan ini, yang mana kadang-kadang ruangan yang baru tu banyak, tak sama dengan bulan biasa, kerana kita buat jadi kata special ataupun pisik sikit. Sama juga dengan ruangan kita pada hari ini, ruangan yang saya Mukhlis Mustafa biasanya ruangan hadis Nabi SAW pada setiap hari Jumaat selepas asar. Pada bulan Ramadan, insya-Allah kita akan bersama pada nama ruangan kita yang baru, dan juga dengan bersama dengan tetamu kita yang akan bersama kita sehingga terus pada bulan Ramadan ini. Nama ruangan kita baru pada bulan Ramadan ini, kita akan kecek ataupun bicara bersakut dengan Nabi lagi lah. Bulan biasa kita ngaji bersakut dengan hadis Nabi SAW. Tapi bulan Ramadan insya-Allah kita akan cari jalan lagi nak buat mana kita ni tambah kekasihan ataupun cintaan kita kepada Nabi SAW. Bersama juga kita rasa nak turut Nabi SAW. Kasih Nabi dah, rasa nak turut Nabi, dan juga kita rasa nak orang panggil atau mempelihara ataupun jaga gapo syariat, apa ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga pada ruangan kita hari ini, hari Khamis, setiap hari Khamis insya-Allah bersama dengan saya Mukhlis Mustafa, dan juga bersama saya juga iaitu Ustaz Ramli Abdul Rahman. Kami kedua ni adalah orang yang kata khirij ataupun habis pelajar, tamat pelajar daripada Universiti Islam di Madinah. Insya-Allah kita akan bersama ruangan kita pada hari ini setiap hari Khamis dari pukul 2 sampai pukul 3.30 insya-Allah taala. Setiap hari Khamis semuanya 4 minggu kita akan bersama dengan ruangan kita pada hari ini. Maka alhamdulillah, nama ruangan kita pada bulan Ramadan kita akan kecek mengenai dengan cinta Nabi, ataupun bahasa Sia iaitu rak Nabi, turut Nabi, ataupun dan juga popang tan Nabi SAW. Bagaimana orang panggil kata isi-isi yang kita nak kecek mengenai dengan ruangan kita pada setiap hari Khamis ini, iaitu kita akan kecek iaitu hubbun Nabi SAW, kasih kepada Nabi. Kita pilih satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang tulis mengenai dengan hubbun Nabi SAW wa alamatuhu, iaitu kasih kepada Nabi. Bagaimana nak kasih kepada Nabi, dan juga alamat gapo ratik. Bagaimana alamat yang kita nak tengok dan kita nak tahu, dan juga kita nak turut amal dengan alamat itu, siapa kita ni boleh kasih kepada Nabi SAW. Dan juga contoh-contoh
yang kita akan belajar mengenai dengan kasih Nabi SAW, kita tak boleh nak belajar ataupun nak tengok daripada golongan mana, melainkan daripada golongan sahabat Nabi SAW ridwanullahi alaihim, yang mereka biasa berhidup bersama dengan Nabi, semaya bersama dengan Nabi, bersama dengan Nabi dalam peperangan di dalam Islam yang banyak. Dan kita nak ngaji, nak ambil pengajaran daripada mereka untuk nak tambah semangat kita, cinta kita kepada Nabi SAW. Maka insya-Allah kita akan bermula ruangan kita pada hari ini. Mula daripada jam kedua lagi, tapi insya-Allah hari ini kita boleh hadir mula lewat sikit. Dan insya-Allah kita akan terus pak jumpa kita ataupun halaqah kita hari ini adalah halaqah yang pertama. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan kasih Nabi SAW, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada kata kita kena kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling pertama kali. Selepas daripada kita kasih kepada Allah, iaitu kita kasih kepada Nabi. Maka hari ini kita akan kenal pada peringkat yang pertama, masa yang pertama ini, apa dia kasih kepada Nabi dan juga apa dia hukum kita sebagai seorang beriman kepada Allah Ta'ala terhadap Nabi ni. Hukum kita kasih kepada Nabi ni hukum apa? Boleh ke tak kata kita nak kasih kepada manusia yang lain lebih daripada Nabi ataupun tidak boleh? Maka kita akan dengar yang pertama ini tentang apakah hukum cinta Nabi SAW. Maka silakan Ustaz Ramli, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bagi salam kepada semua pendengar semua yang di rumah dah. Iaitu dengan sebab kita duduk di bulan puasa ni, kita lepas kita baca Quran dah tu kita rasa lengah, pasal letih kita nyana dah. Kita mari dengar ruangan agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nama tajuk kita ni adalah namanya kasih. Kasihnya pada asal ni semua manusia ni ada kasih belaka. Kita kasih terhadap ibu bapa kita, kasih kepada isteri kita, kasih kepada kawan kita, kasih kepada sahabat kita, kasih kepada guru kita, semua tu mana kasih belaka. Tapi setengah daripadanya adalah kasih yang kita kena ngaji, orang panggil. Sebab apa? Sebab kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan kita kasih kepada yang lain-lain lagi. Dengan sebab itu, pertama kali, adakah kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita kasih kepada ayah kita, ibu kita ataupun isteri kita? Adakah sama? Dengan sebab inilah ulama membagikan kepada kita akan kasih ni beberapa bahagian. Dengan sebab itu, kita nak kenal kasih ni hukum lagu mana? Mari dengar hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan tahu bahawa sekasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib yang pertama kali. Sebab apa? Banyak ada hadis-hadis ni menunjuk kata iman kita tidak akan sempurna jikalau kita ni kasih Nabi ni kurang kepada hak lain lagi. Kita kena kasih kepada Nabi lebih ada ibu bapa kita, anak kita, benar gapo kita kasih sekali, itulah nak sempurnakan iman kita. Dengan sebab itu kita mari tengoklah pada contoh-contoh ataupun hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak menunjuk kata kasih kepada Nabi ni adalah perkara yang wajib. Apabila kita kata wajib, makna kata jika tidak ada benar ni, tidak akan sempurna iman kita. Dengan sebab kaedah yang kita pernah dengar apa kata, ma la yatim illa bi fahuwa wajib. Benar yang tidak sempurna kecuali dengan sebab dia akan jadi wajib. Makna kata tak kasih Nabi ni, iman kita tak sempurna. Akan jadilah kasih Nabi jadi wajib. Yang pertama tengok di sini, kita yang pertama kena kasih kepada Nabi ni lebih pada tubuh kita sendiri sekali. Tak ada dah benar harga lebih tubuh kita. Tubuh kita bagi kita ni paling harga sekali. Tapi kena kasih kepada Nabi lebih pada tubuh kita lagi. Mana contoh di sini?
Tengoklah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Hisham. Hadis ni hadisnya tak panjang sangatlah. Qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirun bi yad Umar ibn Khattab. Faqala lahu Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Hadis ni Abdullah bin Hisham dia royak, dia kata, kami bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi tanya Umar. Murah kata kalau tengok tok guru pergi tanya nama murid jalan lagi dah. Sebab tu Nabi pergi sahabat yang nama Umar Ibn Khattab jalan lagi. Apabila kita dipergi oleh orang peringkat tinggi lagi, Umar dipergi tanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya wasallam kecek tu baik hari." Perasaan ada hati dia wasallam kecek, wasallam tu baik gapo perasaan ada hati dia. Dia kata, "Faqala la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Nabi, kamu ni adalah seorang yang paling aku kasih sekali. Kasih sekali, dia kata. Tapi dia kata, kecuali tubuhku. Ada lagi kecuali, dia kata. Kata, wahai Nabi, kamu ni aku paling kasih sekali atas muka bumi ni. Tapi tak boleh ada aku kasih tubuhku. Gapo Nabi jawab di sini? Nak menunjuk kata kasih Nabi ni adalah benda wajib, lebih pada atas segala-gala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak wahai umat, tak boleh lagu tu." Gapo Nabi kata? "Wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaihi min nafsik." Nabi kata tidak, tak boleh lagu tu Umar. Sebab Umar kata, aku kasih kamu wahai Nabi, tapi tak lebih ada aku kasih tubuhku sendiri. Nabi tak boleh lagu tu wahai Umar. Sehingga Nabi kata sumpah, nak menunjuk kata benar ni benar, penting benar. Wallazi nafsi biyadihi, aku sumpah Nabi kata, demi tubuhku di tangan dia, itu Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nabi kata tak sempurna iman kau sehingga mu kena kasih kepada aku lebih dari tubuhmu lagi wahai Umar. Dengan sebab Nabi tekir lagu tu, Nabi sumpah lagu tu, menyebabkan Umar tu faqala lahu Umar kecek pula. Umar jawab klik Nabi tu, fa innahu al-an wallahi. Umar sumpah klik, sesungguhnya wahai Nabi sekarang wallahi sumpah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Allahu akbar. Umar kata, wahai Nabi, kamu sekarang adalah paling kasih sekali lebih pada tubuhku sendiri. Umar kecek. Dengan sebab Nabi kata tak boleh lagu tu, Umar tukar selalu lah. Perasaan dia kata, Nabi lah yang paling kasih sekali lebih pada tubuhnya sendiri. Nabi jawab akhir sekali, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Makna gapo di sini? Tengok sini dah. Satu orang ulama mari tafsir kata kelima al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Gapo maksud di sini? Dia kata la yakmulu imanuka. Jikalau mu kasih tubuhmu lebih kepada aku, itu Nabi royak aning, iman kamu tak akan sempurna. Apabila kamu kasih aku lebih dari tubuhmu, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, iman kamu dah sempurna dah. Masya Allah. Ini nak menunjuk kata kasih kepada Nabi adalah benda wajib. Inilah hadis yang pertama atau dalil yang pertama nak menunjuk kata kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib. Lebih pada tubuh kita sendiri, hak kita kasih tubuh kita ni. Lebih lagi. Inilah yang pertama. Dengan sebab itu, saya dengan Nabi kita sumpah nak menunjuk kata kalau tak kasih kata Nabi tinggi pada tubuh kita sendiri ni, ini tak boleh. Inilah nak menunjuk kata wajib. Yang kedua, tengok di sini, wajib juga kita kena kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ibu bapa kita dan anak kita. Yang pertama saat ni, tubuh kita sendiri. Mari yang kena wajib juga kena kasih Nabi lebih pada ibu bapa kita. Tak ada dah kita kasih lebih dari tubuh kita. Lebih dari kita kasih ada tubuh kita, dia adalah
ibu bapa kita, sebab dia adalah dia melahirkan kita. Dengan sebab itu Nabi juga ayat juga kata, kita tak boleh kasih pada dua ibu bapa kita lebih daripada kasih Nabi. Tengoklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari pada Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Fa walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Masya Allah, Allahu Akbar. Kita ni kalau tanya, kamu kasih siapa? Lebih banyak sekali. Kadang-kadang kita ni terlupa tubuh kita sendiri, tapi tak lupa ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita duk hero kita je kecil, saru kita yang kita jadi orang Ju, jadi orang molek ni. Kita akan kata, kasih kepada dua ibu bapa kita. Tapi Nabi kata, tak. Tak lagu tu. Nabi kata, sumpah pula Nabi sini. Demi tubuhku duduk di tangan dia. Itu sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula. La yu'minu ahadukum. Seseorang kamu tidak akan sempurna iman dia. Tak sempurna pula. Munir kata sini iman wajib. Bila nak sempurna? Sehingga hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi. Sehingga dia nak kasih kepada aku. Nabi kata lebih daripada ayah dia, mak dia. Allahu Akbar. Ini nak menunjuk kata kasih kita terhadap tubuh kita sendiri, terhadap ibu kita, ayah kita, tak boleh lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kedua, nak menunjuk kata kasih hubbun Nabi adalah wajibun. Bukan benda ni tak apa nak kasih boleh, tak kasih. Ini tak boleh. Dengan sebab itu di sinilah menunjuk kata ibu bapa kita yang kita penuh hormat kepada dia, yang kita wajib kena taat kepada dia, wajib kita nak baik kepada dia, tapi masalah kasih tak boleh lebih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil jelas yang menunjuk kepada kita adalah wajib kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada sesiapa yang atas muka bumi ini. Yang ketiga, nak menunjuk lagi lebih dari tubuh kita, lebih dari ibu bapa kita, ia adalah harta kita. Harta kita, keluarga kita, perkara yang kita kasih. Tak boleh lebih dengan Nabi kita juga. Tengok sini hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun. Seseorang hamba tu tidak akan sempurna iman dia. Tak sempurna. Apa dia tak sempurna? Makna kata iman wajib di sini. Hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi. Sehingga jadikan aku, Nabi kata, lebih kasih pada keluarga dia. Keluarga ni, yang orang ramai pula keluarga kita. Wa malihi, dan harta dia. Kita ada harta banyak dan mana, tak boleh kasih dah harta kita lebih daripada Nabi. Wan nasi ajmain. Hak ni nak kata semua manusia tamu ke bumi ini, tidak ada siapa pun kita nak kasih kepada dia lebih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Di sini cukup nak terang, nak jelaskan kepada kita bahawa tubuh kita, ibu bapa kita, keluarga kita, harta kita dan semua manusia tak boleh kita kasih kepada mereka itu lebih kepada kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas menunjuk kata iman bin Nabi adalah wajib. Tiga dalil ini, tiga alasan ini tunjuk kepada kita bahawa wajib kena kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika ada tidak ada lah, jadi lagu mana? Tak kasih Nabi benda kata. Ataupun kita ni jadi orang tak boleh tinggal ibu bapa Mukhlis. Wasa kasih ibu bapa lebih wasa lebih daripada Nabi ni. Sampai ibu bapa kita tak boleh tinggal dah. Setengah kasih isteri, kasih bini dia lebih dari Nabi. Lagu mana? Tengok di sini tak. Di sini dalam Quran terang kepada kita ataupun mari tahdid. Mari kepada kita kata siapa kasih kepada benda lain lebih kepada Allah SWT, lebih kepada kasih Nabi tak.
akan tipu bala kata dia. Gapo dia kata? Tengok dalam Quran tak. Kalau siapa ada Al-Quran balik surah At-Taubah, itu ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, wahai Nabi katalah, qul, jikalau bapa kamu, anak kamu, wa ikhwanukum dan saudara kamu, wa azwajukum dan para isteri kamu, wa ashiratukum dan keluarga kamu, wa amwalun ikhtaraftumuha dan harta yang kamu sipih kamu kasih tu, wa tijaratun takhshawna kasada dan peniaga yang kamu takut rugi tu, wa masakinu tardawna dan umur tempat duduk yang paling hebat mudah kata. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kasih daripada Allah dan lebih kasih daripada Rasul, dan wajihadin fi sabil dan jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Gapo jawapannya? Fatarabbasu, kamu tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, kamu tunggulah sehingga akan timpa bala kepada kamu. Nak ayat kata, kalau kita kasih kepada ibu bapa kita, anak kita, saudara kita, harta kita, tempat kita duduk yang comel, lebih pada Allah Subhanahu wa taala, lebih pada Nabi, Tuhan kata fatarabbasu, kamu tunggulah akan bala timpa akan kepada kamu. Ini Tuhan tadi menerang, berita ngeri kepada kita bagi orang yang kasih benda lain lebih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini Ibnu Katsir, dia tafsir lagu mana ayat ni? Dia kata, "Fantaziru madza yahillu bikum min aqabi wa nakali bikum." Kamu tunggulah akan timpa kepada kamu akan bala. Allahu akbar. Nak ayat kata orang kasih pada benda lain lebih kepada Nabi, lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggulah bala akan timpa kepada kamu. Inilah salafus salih dah tafsir ayat ni. Jelas dengan ayat Al-Quran yang terang kepada kita. Dan satu ayat ulama lagi, Az-Zamakhsyari, dia kata, wa hazi ayatun syadidatun la tura ashaddu minha. Dia kata ayat ni ngeri sungguh, nak menakutkan kita sungguh. Tidak ada ayat lain yang nak beri takutkan kepada kita akan orang kasih lain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini nak menerangkan kepada kita wajib kita ni kena kasih kepada Nabi lebih pada perkara yang atas muka bumi, termasuk tubuh kita sendiri, ibu bapa kita, anak kita, harta kita, tempat kita duduk yang comel ni, tak boleh lebih kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ternyata perkara yang wajib kena beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gapo kesih dia? Gapokah benar kita nak dapat kita kasih? Dengan sebab itu kita akan sambung lagi dengan Ustaz Mukhlif kita. Gapo kesih kita kasih dengan Nabi kita ada wajib ni? Silakan Ustaz Mukhlif kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ramli kita yang sudi memberitahu kepada kita apakah hukum cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kita tahu kata cinta kepada Nabi ini adalah benda yang wajib terhadap kita, ke atas kita. Supaya tadi kita dengar kata umat yang dia kasih kepada dia sendiri pun Nabi kata belum tentu lagi, belum kita lagi nak jadi orang yang beriman yang sebenar. Itu umat biasalah, fitrah manusia dia kasih kepada dia sendiri. Di situ istiwa itu ataupun headkan itu boleh jadi contoh kepada kita. Kata umat ni orang yang paling afdal sekali kerana dia adalah sahabat Nabi. Buat contoh kepada kita, kalaulah kita kasih kepada tubuh kita sendiri ni, kita belum tentu lagi kata kita nak jadi orang yang beriman yang sebenar. Kerana kita kena mendahului hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih kepada Nabi kena mendahului kasih kepada diri kita sendiri, apatah lagi kepada ibu dan juga bapa kita ataupun manusia yang lain. Selepas daripada kita tahu dah apa natijah, apakah thamarat, benar kesan yang kita dapat daripada kasih Nabi. Kita kasih kepada Nabi ni kita boleh gapo? Supaya dengan kita kasih kepada gapo? Kalau kita kasih kepada ibu ataupun bapa kita, boleh jadi kita boleh duit daripada dia.
Boleh baju baru-baru dia akan beli kepada kita. Tetapi apakah kesan ataupun benda yang kita dapat apabila kita kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kena ingatlah bahawa apa sahaja yang kita kasih, kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga kerana Nabi ni Allah Taala dan juga Nabi ni dia akan sedia gapo sahaja pun untuk jadi balasan kepada kita. Kerana hal jazaul ihsani illa al ihsan. Kita buat benda baik, kita cinta kepada Nabi, kita tak syak, kita tak nafi kata ini adalah benda yang baik, kasih kepada Nabi ini. Dan juga kita yakin bahawa di sana selepas daripada kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sedia apa sahaja pun untuk jadi balasan kepada kita ataupun jadi orang panggil pun faedah kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah firman satu ayat yang nak kita tahu kata Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jikalau kamu semua ini sama ada mula daripada sahabat Nabi, selepas daripada sahabat Nabi ataupun semua umat Nabi, tuhibbuna Allah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh royak kepada Nabi, suruh Nabi perakat iklan kepada sekalian umat dia, jikalau kamu kasih kepada Allah Ta'ala. Soalan yang besar dan juga nescaya setiap orang Islam akan jawab kata kami kasih kepada Allah Ta'ala. Kita semua kasih kepada Allah Ta'ala. Tetapi Nabi wicara, Allah Ta'ala wicara, Nabi royak kepada kita kata cara kita nak kasih kepada Allah Ta'ala yang pertama kali kita kena buat apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. So turut Nabi. Allah Ta'ala royak melalui Nabi. Kalaulah kita kasih kepada Allah Ta'ala, suruh turut Nabi mula-mula sekali. Kerana Allah Ta'ala yakin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hajar kepada kita, akan jadi qudwah, contoh tauladan kepada kita dengan cara yang betul, cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita ayat semua kata dalam ruangan hadis kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kecek, tidak suruh, tidak royak kepada kita, mereka benar-benar tu adalah wahyu daripada Allah Taala. Kerana itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Wahyu apa wahyu? Adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dengan sebab itu Allah Ta'ala yakin. Allah Ta'ala yakin kata, siapa sahaja pun yang dia turut Nabi, ikut Nabi SAW, mereka adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala royak selepas daripada ayat ini kata, selepas daripada kita turut Nabi, yuhibbukumullah. Apa yang kita nak dapat? Allahu Akbar. Kita sekadar turut Nabi saja. Allah Ta'ala royak jalan dah kepada kita, hei hamba aku semua, kalaulah kamu kasih kepada aku yang jadi Tuhan kepadamu, turut Nabi SAW. Allah Ta'ala tak royak sikit habuk pun, suruh turut manusia ni, suruh turut Tok Syekh ni, suruh turut ni, tak. Boleh nak turut. Jikalau mereka hajar sama apa sahaja yang Nabi biasa hajar, turut. Yang pentingnya kita kena tengok kata benda yang mereka hajar itu betul, sama juga, sama kedak dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW melalui sunnah dia. Hak ni yang paling penting sekali. Allah Ta'ala apabila kita kasih kepada Nabi, dengan sebab kita kasih kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita juga. Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Orang panggil kata kita berdeh, orang panggil kata ying nokto dia, ying stay boleh dua. Kita kasih kepada Nabi SAW, kita akan dapat kekasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sama juga kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sekadar itu, Allah Ta'ala akan wa yaghfir lakum dzunubakum, akan ampun dosa kita. Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala wari ayat ni wuti dia sekat yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu, kita rasa dah cukup dah. Kerana kita yakin kata siapa sahaja, hamba dia seorang mana sahaja pun yang Allah Ta'ala kasih kepada dia, yakinlah kata Allah Ta'ala tak akan lepas dia ni boleh masuk neraka cerak. Allah Ta'ala akan masuk orang yang dia kasih
masuk syurga Allah Ta'ala cerak. Tapi Allah Ta'ala nak kata Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih. Apabila Allah Ta'ala kasih kepada seorang, Allah Ta'ala tak sewi orang yang dia kasih itu cemar. Allah Ta'ala tak sewi seorang yang hamba dia kasih itu tu tak sewi cemar. Misalnya kata Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah Ta'ala tak jangwi kita ni kembali pergi cari Allah Ta'ala ni dengan hal keadaan kita dosa banyak, kita cemar, tak sewi. Supaya kita dalam dunia ini, kita kasih kepada siapa? Kita kasih kepada anak kita, kita kasih kepada isteri kita, kita kasih kepada anak murid kita. Siapa saja yang kita kasih, kita tak suka tengok kata fak dia ni cuma pakai baju tak basuh, dosa banyak, buat dosa. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kasihan kita terhadap makhluk Allah Ta'ala. Apatah lagi kasihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap manusia hamba dia. Itu yang pertama daripada ayat suci Al-Quran. Apa lagi yang kita akan dapat selepas daripada kita kasih kepada Nabi SAW? Iaitu orang yang dia kasih kepada Nabi dalam dunia ini, dia akan dapat kemanisan iman. Orang yang kasih kepada Nabi SAW, ingat baik-baik sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dia akan dapat benda baik semenjak dunia ni lagi, dan juga dia akan dapat ganjaran yang besar pada hari kiamat nanti. Yang di dunia ini dia akan dapat apa? Halawatul iman, kemanisan iman. Kemanisan iman, kuam hom wan, hak iman dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa nak tanya diri kepada kita, bagaimana kemanisan iman? Kerana setengah orang daripada kita kadang-kadang dia tak biasa rasa pun kemanisan iman ni macam mana. Kalau bagi makan manis buka puasa ni rasa juga manis. Tapi kemanisan iman, kadang-kadang daripada kalangan kita ni tak biasa rasa kata kemanisan iman ni pada mana. Kita yakin, kita boleh royak di sini kata, kalaulah kita rasa ataupun biasa jumpa kemanisan iman, kita rasa masuk itu kita rasa gembira sekali. Tidak ada dah benda lain yang boleh nak lawan dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala lawi kepada kita, iaitu kemanisan iman. Hadis yang Nabi SAW sebut bahawa sesiapa pun yang dia cinta kepada Nabi, sesungguhnya kemanisan iman, halawatul iman, seseorang yang nak dapat kemanisan iman ini, dia ada banyak cara. Banyak cara yang dia akan dapat. Tetapi salah satu sebab yang akan menyebabkan dia dapat kemanisan iman di dalam dada dia, iaitu kekasihan dia yang ada terhadap Nabi SAW. Nabi SAW telah sabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW sabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang siapa ada 3 perkara ni, jumpa 3 perkara ni, dia akan dapat halawatal iman. Dia akan dapat kemanisan iman. Dia rasa iman dia Masya Allah, tak ada benda lain. Kadang-kadang orang yang ada kemanisan iman tak berhajat kepada dia kemanisan makanan ataupun hidup yang manis dalam dunia ini. Cukup iman yang manis terhadap Allah dan juga Rasulnya. Yang pertama kali Nabi SAW kata, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitu bahawa Allah Ta'ala dan juga Rasul lebih kasih bagi dia daripada orang-orang yang lain lagi. Iaitu selain daripada Allah, selain daripada Rasul, tidak ada orang mana pun, manusia mana pun, makhluk mana pun, benda mana pun dalam dunia ini yang sangat dicintai oleh dia banyak lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Iaitu Allah Ta'ala dan juga Rasul mendahului semua perkara dalam dunia ini. Dia kasih Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Payah juga kadang-kadang. Kadang-kadang satu benda nak kita pilih di antara benda dalam dunia ini dengan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Kadang-kadang kita pilih benda dunia ini lagi. Kerana kadang-kadang benda kasih dalam hati kita terhadap Allah dan juga Rasul adalah benda yang tak nampak tengok. Dengan sebab itulah apabila dia pilih kepada kita, kita akan pilih benda-benda yang kita nampak tengok. Waliyazubillahi min zalik. Maka kita kena tengok baik-baik. Kata kasih kepada Nabi bala mana? Kasih kepada Allah Ta'ala bala mana? Selepas daripada inilah yang kita akan ngaji bersama, akan dengar bersama, lebih-lebih lagi bagaimana sahabat ridwanullahi alaihim mereka kasih kepada Nabi. Itu yang pertama. Iaitu yang pertama,
yang dia akan dapat, iaitu kemanisan iman. Sebenarnya dalam hadis ni 3 perkara. Perkara yang kedua iaitu bahawa dia kasih satu orang. Orang siapa mana pun, dia tak kasih orang itu melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua dalam hadis yang diriwayat oleh Nabi SAW juga iaitu benda yang kita akan dapat apabila kita kasih kepada Nabi SAW. Apabila kita kasih kepada Nabi SAW, benda yang kita dapat sekali iaitu kita akan bersama dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Ini benda yang kita nak sekali. Sahabat ridwanullahi alaihim, mereka dulu tu hidup bersama dengan Nabi tidak nak. Kalau boleh minta dengan Nabi SAW, kata nak gapo daripada Nabi, nak Nabi boleh cari, boleh usaha dia dapat benda tu, dia akan pilih, akan nak boleh duduk sekali lagi bersama dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Iaitu hadis ini seorang lelaki mari cari Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi mari cari Nabi. Tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila nak berlaku hari kiamat? Mari cari Nabi, tanya kepada Nabi, bila nak berlaku hari kiamat? Kita hari ni kadang-kadang lupa kata bila nak berlaku kiamat. Lupa kata hari kiamat akan berlaku. Tapi sahabat dia ingat sokmo, ingat kepada mati, ingat kepada hari kiamat. Dengan sebab itulah dia usaha sokmo nak baiki diri. Usaha sokmo nak beramal dengan amalan yang soleh. Usaha sokmo nak tambah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tanya kepada Nabi, mata sa'ah? Nabi tanya kelik kepada dia. Allahu akbar. Mari tanya Nabi tanya kelik. Wa ma a'datta lis-sa'ah? Dan juga gapo yang kamu cedek untuk nak jumpa dengan hari kiamat? Allahu akbar. Mari tanya kepada kru bila kalau nak buka. Kru tanya pula bila, gapo cedek? Baju kolah beli lagi, kalah beli lagi, bok beli lagi. Tapi ni mari tanya Nabi bila nak berlaku hari kiamat. Dan juga Nabi tanya kelik kata, gapo yang kamu sedia untuk nak berjumpa dengan hari kiamat? Maka orang lelaki ini dia jawab kata, seolah-olah kata dia ni tak ada amalan yang banyak yang dia nak sedia untuk nak jumpa dengan hari kiamat ni, tak ada. Tapi yang dia yakin, kata dia sedia dah, dia ada dah benda ni untuk dia jumpa dengan hari kiamat, iaitu dia jawab kepada Nabi SAW, hubbud dunya, hubbullah wa rasulih. Yang aku sedia untuk nak jumpa hari kiamat iaitu kekasihan aku yang ada dalam hatiku ni terhadap Allah Ta'ala. Aku kasih kepada Allah dan juga kasih kepada Rasulnya SAW. Ya Rasulullah, aku sedia satu ni saja. Aku sedia kasihan aku terhadap Allah dan juga Rasul saja untuk aku jumpa pada hari kiamat. Nabi jawab kepada dia kata, fa innaka ma'a man ahbabta. Kalau gitu hari kiamat, kalau berlaku hari kiamat, hari itu mung akan bersama dengan siapa pun yang kamu kasih, siapa pun yang kamu cinta. Allahu akbar. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Muslim. Cerita oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik dia cerita kata ada seorang sahabat masyarakat Nabi, dan juga Anas dia royak selepas daripada riwayat hadis ni kata, fama farihna ba'dal islami farhan ashadda min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka man ahbabta. Tidak ada benda gaporah yang kami sangat gembira sekali selepas daripada kami boleh dapat jadi seorang Islam, seorang Muslim, lebih daripada perkataan Nabi tadi kata fa innaka man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa saja yang kamu cinta. Dengan sebab itu Anas dia kata fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Dan juga ingatlah kata aku kasih kepada Allah anhu. Aku kasih kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku kasih kepada Abu Bakar, aku kasih kepada Umar, aku kasih kepada orang-orang lain lagi. Dan juga aku harap kata aku akan bersama dengan mereka pada hari kiamat nanti, walaupun amalan aku tak sama pun dengan amalan-amalan mereka. Allahu akbar. Ini Anas, cinta-cinta dia nak boleh duduk dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Adakah kita biasa ada perasaan kata kita pada hari kiamat nanti wasa nak duduk dengan Nabi SAW, wasa nak duduk dengan Nabi. Seorang sahabat dia pergi tidur bersama dengan Nabi, bangun waktu malam Nabi untuk nak mayat tahajud. Sahabat seorang ni dia gaduh ke cari air untuk nak Nabi ni ambil air semaya daripada air yang dia sedia. Nabi tengok ke perbuatan dia ini pelik dah, kata mu nak gapo hai sahabat aku?
Nama sahabat dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Mu nak gapo hey Rabi'ah? Minta mari nak gapo? Kalau aku boleh nak widimu aku akan wi. Sahabat sore ning Rabi'ah bin Ka'ab dia jawab kepada Nabi kata gapo? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak minta daripada mu hai Rasulullah untuk aku boleh bersama denganmu sekali lagi pada syurga Allah Taala nanti. Nabi wasapai nak balas mana dia boleh dapat benda yang dia minta ini. Dengan sebab itu Nabi SAW kata fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong akulah kalau mu nak benda ni, tolong aku satu kali gapo? Sujud kepada Allah Taala banyak. Dengan ayat kata di sini sahabat dia sangat cinta nak duduk bersama dengan Nabi. Sangat cinta nak duduk bersama dengan Nabi, bukan hanya dunia ni saja, pada hari kiamat mereka nak duduk bersama dengan Nabi juga. Dengan sebab itu hari ini, inilah di antara thamarat, kesih ataupun benda yang kita dapat apabila kita kasih kepada Nabi SAW. Selepas daripada ini kita akan mempelajari bersama akan alamat. Alamat-alamat ataupun kerengmai yang nak tunjuk kata kita ni kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ulama yang dia telah banyak perkara sebagai alamat yang nak tunjuk kata seorang ini dia kasih kepada Nabi. Di antara ulama yang dia royak iaitu Badruddin Al-Aini, seorang ulama, dia royak kata ingatlah bahawa kasih kepada Nabi iaitu iradati ta'atihi, nak kepada taat kepada Nabi SAW semua. Wa tarku mukhalafatihi, ya tinggal benda-benda yang selesai dengan Nabi. Nabi tak suruh, Nabi suruh biasa ni kita buat biasa ni, lari, tak suruh dulu. Ini nak kata alamat yang nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi SAW. Banyak lagi lah ulama yang royak kata alamat yang kasih kepada Nabi. Bagaimana, tetapi yang kita akan kecek pada perjumpaan kita, ruangan kita setiap pada hari Khamis, 4 alamat yang kita akan nak ngaji. Dan juga pada hari ini kita akan ngaji alamat yang pertama, iaitu alamat yang dikatakan bahawa salah satu alamat yang kita kasih kepada Nabi, iaitu kita harap nak berjumpa dengan Nabi SAW dan juga nak jadi sahabat, nak bersama dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Iaitu perasaan kita, kena bina perasaan kita, kata kita ni rasa nak jumpa dengan Nabi. Ini adalah salah satu alamat dah. Dengan sebab itu kita nak tengok peristiwa headkan yang berlaku, bagaimana sahabat dia ada perasaan ini, perasaan rasa nak jumpa dengan Nabi, perasaan rasa nak bersahabat dengan Nabi sekali lagi pada hari kiamat nanti. Kita akan belajar bersama. Dan juga alamat yang kedua, iaitu sedia diri, harta, semua yang kita ada untuk nak korban untuk jaga sunnah Nabi SAW. Ada juga hikam-hikam sahabat wak syaitan kepada kita. Yang ketiga iaitu kita beramal dengan apa sahaja yang Rasulullah SAW perintah dan juga menjauhi daripada segala larangannya. Dan juga yang terakhir iaitu kita nak sokong, nak tolong, nak sanap senun sunnah Nabi SAW yang Nabi bawa mari. Nak balas mana dengan sunnah Nabi pada zaman kita sekarang ni. Maka alamat yang pertama ini kita akan tengok gambar-gambar ataupun contoh daripada sahabat, bagaimana dia ada perasaan nak jumpa dengan Nabi dan juga nak rasa jadi sahabat bersama dengan Nabi. Pada sekali lagi, maka kita silakan Ustaz Ramli sekali lagi, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada orang kita dah, iaitu kalau kita kata kasih kepada satu orang ni, semua orang mula kata belakang tak? Mana kata dakwa kasih kepada orang ni mudah ya. Kita kata aku kasih demu, kasih orang itu, kasih orang tina ni. Semua orang atas dunia boleh kata belaka. Tapi semua alasan hak kita kecek tu kena dalil boleh kata. Kena dia kata ada dalil sungguh, kita kasih dia sungguh. Sebab tu panggil alamat. Alamat nak menunjuk kata benar kita kata aku kasih Nabi ni sungguh. Bukan kita dakwa dengan mulut saja dak tu bercin Nabi tu tak tahu gapo ni. Ada. Sebab tu tiap-tiap perkara ia kena ada alamat, kena tanda orang panggil. Mana kata tanda nak menunjuk kata kita kasih Nabi? Itu 4 perkara sama riwayat ni, iaitu hari ni kita nak bincang yang pertama, iaitu usaha atau perasaan kita nak tengok wajah Nabi kita SAW dan nak jadi sahabat Nabi mereka kata. Ataupun nak wasa duduk dengan Nabi, nak duduk tepi Nabi, nak duduk depan dengan Nabi. Dan
kena ada perasaan juga. Kalau kita tak dapat dua perkara ni, wasa kata kita ni telah luput perkara paling besar sekali atas dunia ni. Hal ini adalah alamat yang pertama nak mulia kata kita ni kasih Nabi sungguh. Bukan kata kecil umur saja dak. Dengan sebab itu, contoh di sini yang nak terang kepada kita bahawa seorang kasih Nabi sungguh lagu mana contoh dia. Contoh semua kecil hari ni, semua daripada sahabat Nabi kita radhiyallahu an orang hidup kali dengan Nabi. Dengan sebab itu, contoh paling baik sekali bagi kita dia adalah sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum. Yang pertama, nak tunjuk kata orang kasih Nabi tak. Nak tengok wajah Nabi, nak sayang dengan Nabi, nak duduk dengan Nabi. Kalau tak duduk dengan Nabi ni, dia rasa kata, oh rugi besar aku ni. Susah sekali duduk dengan Nabi. Piuk orang dalam tengok sekali. Cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila akan berlaku cerita ni? Iaitu ketika Nabi kita nak hijrah kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi kita ni perintah sahabat dia suruh hijrah tinggal bumi Mekah, duduk di Madinah sebab duduk Mekah ni kena seksa. Nak buat amalan tak boleh, nak mayat pun tak boleh, nak bayar pun tak boleh. Nabi kata, pindahlah gitu di Madinah Al-Munawwarah sebab kita ni dapat tunaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kita ni orang tu akhir sekali hak hijrah. Dengan satu kali tu Nabi kita ni gi rumah Abu Bakar tengah hari, gi cari Abu Bakar. Abu Bakar kejut hari tu Nabi buat apa ni? Biasa negeri Arab ni tengah hari ni orang tidur Qaidullah Raya, tak ada jalan tengah hari mana. Nabi pergi hari tu Abu Bakar kejut. Nabi mari buat apa ni? Ada gapulat syarat ni? Abu Bakar sekil boleh dah. Tanya Nabi. Nabi kata, wahai Abu Bakar, sungguhnya Tuhan dah izin kepada aku untuk hijrah kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dengan sebab itulah Abu Bakar kecek. Kelima yang pertama, as-suhbah. Wahai Nabi, wikulah sayang kamu, wikulah pergi kali kamu kata. Wikulah hijrah kali dengan kamu. Nabi kata as-suhbah. Ya Abu Bakar, boleh pergi kali dengan aku. Allahu Akbar. Tengoklah di sini apakah perasaan Abu Bakar. Abu Bakar belum ni tak. Dia tahu dah kata Nabi ni nak hijrah. Sebab sahabat Nabi hijrah belakang dah. Nak menunjuk kata Abu Bakar kasih Nabi telajak tak? Cadit dah. Cadit utak untuk dia, utak untuk Nabi dah. Cadit dah. Tak tahu lagi tu bila hak Nabi nak ajar. Cadit dah. Lepas Nabi kata Tuhan dah izinkan kepada aku untuk hijrah. Di sinilah Abu Bakar paling gembira sekali. Suka sekali Abu Bakar hari itu. Saya ingat Abu Bakar kata lagu mana. Di sini saya ingat Aisyah goyah hadis dia kata, "Wa ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki minal farah." Aisyah kata, aku tak biasa nampak pun kata. Aku tak biasa mikir kata seseorang nak tiak dengan sebab suka. Tiak dengan sebab dia ni gembira lajak ni. Siapa dia ni tiak. Aku tak gambar tu orang ni siapa nak tiak. Melihat dia Aisyah ni, dia kecil lagi masa tu ni, tak bisa tengok benda lagu ni kata. Orang tiak ni satunya sakit, benda kita hilang, benda apa. Ini adalah waktu kita ni tiak. Tapi Abu Bakar tiak hari ni menyebabkan Aisyah kejut juga. Gembira ni tiak juga, ada juga ini yang nak menunjuk kata perasaan Abu Bakar ni tidak ada gapo dah hari tu yang paling dia suka sekali daripada dia boleh duduk dengan Nabi dalam musafir, dalam hijrah pada bumi Mekah Al-Mukarramah kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya Abu Bakar sendiri dia tahu kata orang lah ni, orang Mekah ni duk cari Nabi, mudah kata. Kalau jumpa Nabi, bunuh Nabi ataupun igat Nabi. Mudah kata Abu Bakar hidup dengan Nabi. Kalau Nabi kena igat dua. Kalau bunuh Nabi, akan bunuh Abu Bakar juga. Tapi Abu Bakar tak ada perasaan itu. Dengan sebab kasih Nabi lajak, tak apa kena pergi dengan Nabi, mudah kata. Nak bunuh, tak apa nak mati sekali dengan Nabi. Nak kena igat, tak apa nak kena igat kali dengan Nabi. Sebab itu adalah perasaan Abu Bakar ni kasih sekali dengan Nabi. Perasaan dia ni penuh gembira hari itu. Mengalir air mata Abu Bakar dengan sebab boleh hijrah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cerita kita dengar belakang itu, ini adalah
Abu Bakar Rasulullah kasih Nabi telajak ni, buat dia ni tiap pada hari tu mulai hijrah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak contoh lagi pada sahabat Nabi kita akan teruskan sehingga habis masa kita ni penuh dengan contoh pada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum. Sila start muka kita kalau tengok ada lagi yang kedua. Alhamdulillah, itu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Comelnya kita ini dia mula dengan sahabat yang paling kasih kepada Nabi sekali, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak duduk di Mekah lagi, Abu Bakar ni bersama dengan Nabi, orang yang paling kasih kepada Nabi. Maka contoh yang kedua iaitu semasa Nabi SAW keluar daripada Makkah Al-Mukarramah untuk nak berhijrah pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, golongan orang yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW iaitu dipanggil kata Al-Muhajirin. Orang berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Manakala sahabat Nabi SAW yang sudi duk terima, nanti-nanti nak terima Nabi, nanti-nanti nak berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah, mereka adalah golongan Al-Ansar. Bagaimana orang Ansar di Madinah dengar khabar kata Nabi SAW telah keluar daripada Al-Madinah Al-Munawwarah? Kerana orang yang beriman, orang yang sangat kasih kepada Nabi, serupa dengan kita nanti-nanti anak kita nak kelip mari rumah, kita rasa mana? Tak sama kadang-kadang. Kita rasa nanti-nanti nak berjumpa dengan anak kita, tapi sahabat Nabi, Al-Ansar, setengah orang tak biasa jumpa dengan Nabi lagi. Kerana setengah orang saja yang dia bai'ah bersama dengan Nabi di Baitul Aqabah, ramai lagi yang mereka kembali dakwah-dakwah masuk Islam ni, duk nanti nak berjumpa dengan Nabi. Bagaimana mereka nanti? Setengah mereka tiap menangis. Tiap menangis kerana mujur, gembira bahawa dengar khabar kata Nabi SAW telah keluar daripada Makkah untuk nak berhijrah mari di Yathrib. Masa itu nama dia masih, ataupun zaman kita kenal ni nama kata Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sini dicerita oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari dia kata, selepas daripada Al-Ansar dengan khabar kata Nabi SAW telah musafir, telah berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah, mereka segera tubik daripada rumah Nabi. Semenjak awal dengar berita kata Nabi keluar daripada Makkah, tubik haludah. Tubik daripada rumah, setiap orang ginati depan rumah dia. Ginati rumah dia. Tak cukup duduk atas rumah saja, duduk atas fabung rumah pun duduk atas rumah. Nanti nak berjumpa, nanti nak terima, nak istiqbal Nabi SAW. Setiap pagi tubik. Masa waktu pagi mereka tubik. Tubik mari di depan rumah mereka. Dan juga mereka, setengah mereka ni akan tubik pergi kepada satu tempat. Satu tempat ni orang panggil kata tempat yang nama kata Harrah. Harrah ini adalah batu warna hitam yang duk kawasan luar daripada Madinah lagi. Boleh jadi kata Canmeng Madinah, tubik luar Madinah lagi, untuk duk atas batu itu nak tengok dengan orang panggil kata mata yang jauh, nak tengok kata Nabi siapa lagi. Batu warna hitam dengan udara yang panas, mereka tubik setiap pagi. Setengah orang duduk nanti depan rumah, setengah lagi daripada golongan mereka ni duduk di kawasan nama kata Harrah yang penuh dengan batu-batu yang panas untuk nak tengok Nabi, nak nanti Nabi. Sehingga mereka nanti ke hari nanti Nabi SAW. Hadis ini cerita oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Siapa tengah hari udara panas. Kita gambar tengok, kita sekarang ni udara rumah kita panas dah. Negeri alat lebih daripada kita lagi. Siapa kepada tengah hari, mereka rasa tak panas, tak boleh nak duduk, tak boleh nak nanti dah depan rumah, sehingga mereka kena kelip masuk lagi daripada dalam rumah mereka. Dia awak baik semua nanak hari. Siapa esok tubik daripada rumah dia waktu pagi, nanti siapa ke hari rasa tak panas, tak boleh nak duduk dah, masuk pergi rumah mula. Nanti demi hari, satu hari. Sehingga satu kali ada lelaki, orang Yahudi, orang Madinah lah, orang Yahudi. Dia kabak pergi naik pada tempat yang tinggi. Pagar. Di Madinah ada pagar yang tinggi. Orang Yahudi inilah, dia kabak pergi naik ke atas pagar itu untuk nak tengok kata Nabi dengan Abu Bakar ni siapa nak pergi. Lelaki Yahudi itu dia naik pergi, dia nampak. Tengok dengan mata dia, nampak kata Nabi sedang duk masuk mari ke dekat-dekat dengan
kawasan Al-Madinah Al-Munawwarah bersama dengan sahabat dia iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu itu orang Yahudi itu dia royak kata, Abu Bakar ni pakai baju cap putih. Mari, baju putih. Kita cuba gambar nak udara yang panas pakai baju putih. Ada orang yang kata, orang yang kata apa? Sang. Witik-witik sikit nampak mari jauh. Orang Yahudi ini dia perakat, dia naung. Dia royak kepada orang Arab. Oh Syam Arab, oh orang Arab semua yang duduk di kawasan Madinah ini ataupun orang-orang Ansar, pemimpin yang kamu sedia-sedia duduk nanti, sekarang dah sampai Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa ke dah tempat kita? Dia siapa ke dah? Lalu itu Fak Madinah, orang-orang Ansar. Lalu dia ambil senjata dia, ambil awud dia, sedia. Seolah-olah kata raja mari. Kita tengok kata raja jalan mari, tahan yang duduk tepi dia pergi awud, pergi gatu, pergi ganing. Seolah itulah sahabat Ansar, dia pegang senjata mereka untuk nak terima Nabi SAW datang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan udara yang panas. Dengan udara yang panas. Selepas daripada Nabi masuk daripada kawasan itu, masa itu orang, diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam hadis dia kata 500 orang yang mari nanti Nabi SAW pada hari itu. 500 orang daripada orang yang jadi khadim, orang yang budak-budak, budak-budak, kanak-kanak, orang tua, semua duduk depan rumah ratik, duduk atas pagar rumah ratik. Mereka gembira, mereka takbir, Allahu Akbar, telah datang Muhammad Rasulullah. Rasulullah siapa kedah? Muhammad siapa kedah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka muji, mereka dicai, mereka gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Itu Nawawi kata gembira sahabat Nabi SAW setelah daripada Nabi SAW sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Diriwayat oleh satu hadis lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari juga. Anas dia cerita hadis ni. Anas dia cerita kata, satu kali Nabi SAW musafir. Belum nak sapa di Madinah ni, Nabi musafir. Nabi wuti pada satu tempat yang ada batu panah. Batu panah di kawasan Madinah. Dan juga Nabi hatta orang suruh pergi royak kepada Ansar, kata Nabi ni dekat nak siapa ke dah. Dan juga fak dia selalu dah lepas daripada tahu berita, selalu dah akik diri, tubuh diri, naik kuda, mari cari Nabi SAW, wisalai kepada Nabi, wisalai kepada Abu Bakar. Selalu dah turun daripada kuda mereka, sila Nabi, suruh Nabi naik kuda mereka, dan juga jamin kepada mereka kata, kami akan jagamu, hai Rasulullah, dan juga sahabatmu Abu Bakar, selamat. Tidak ada siapa yang boleh nak buat mudarat kepadamu, nak buat jahat kepadamu. Kami akan jaga. Sehingga fak dia ni seolah-olah kata jadi bodyguard. Naik Nabi tahun ta, Abu Bakar naik tahun ta, yang lebih tu jalan pergi senjata, pergi awuk, sehingga masuk di kawasan Al-Madinah Al-Munawwarah. Akhir sekali Nabi SAW dah tahu nak pergi tempat mana, nak pergi rumah mana. Kerana sahabat semua pakat tahu. Hei Nabi pergi dah duduk rumah aku. Kerana rasa nak Nabi duduk rumah dia. Kerana Nabi SAW kasih kepada Nabi. Sehingga akhir sekali Nabi pergi duduk di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk situ. Itulah hadis yang dicerita oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lain lagi. Dan juga Anas kata, Anas dan juga Al-Bara bin Azib kata, pada hari itu tidak ada wajah orang Madinah yang paling gembira sekali dengan sebab mereka dapat nak menerima Nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah contoh yang kedua. InsyaAllah kita akan dengar contoh yang ketiga yang terakhir daripada Ustaz Ramli, dan juga kita rasanya cukup sekadar ni kita pada hari ini kerana masa telah terhad kepada kita. Kita akan dengar contoh yang ketiga. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Maka alhamdulillah yang mana kita dengar pada awal kita hijrah kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, dan sambut terima orang Madinah ni, orang Ansar, tak Nabi kita ni, wajah yang ngeri sekali, wajah yang gembira penuh dengan suka panggil. Apabila cukup lagu tu tak, alamat yang ketiga ataupun contoh yang ketiga ni nak menunjuk kata sahabat Nabi kita ni kasih Nabi telajak tak. Wasa tak setinggal Nabi dah. Tak sewi Nabi kita dengan orang lain dah kata. Kalau kita banding dengan bini kat dah. Bini yang pertama tak sewi abang gini kau orang lain, tak sewi dah. Allahu Akbar. Sebab tu orang Ansar ni kata aku ni nikah dengan Nabi dah.
Tak sewi Nabi tu gitu lain mudah kata. Mana kau cerita ni? Cerita ni berlaku ketika Nabi tu ni masuk pergi buka Mekah. Iaitu Fatah Mekah. Ketika Nabi pergi buka Mekah rak. Bawa semua sahabat dia pergi ni. Akhir sekali Nabi kecek kata, siapa masuk pada umur Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa masuk umur Quraisy, itu Syekh Quraisy ni, dia akan selamat, tak akan dibunuh. Orang Ansar dengar lagu ni, gano Nabi. Sebab Nabi ni orang Quraisy sah. Nabi orang Quraisy. Apabila Nabi kecek lagu ni, munnya kata Nabi ni, pokpong, bela fak diri mudah kata. Nabi ni, nak duduk Mekah apa lepas ni? Pasal kelik Madinah apa? Buat satu perasaan ni, mari dalam hati orang Ansar masa tu. Timbul satu perkataan daripada orang Ansar, dia kata, Ammar rajulu fa'adarakatuhu raghbatan fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi. Dengan sebab perbuatan Nabi ni kata, siapa masuk umur Abu Sufyan, dia akan selamat. Tak kena bunuh, tak kena igat. Siapa masuk umur orang Quraisy, dia akan selamat, tak kena bunuh. Orang Ansar kata, lagu mana Nabi ni? Tolong fak diri berata ni. Nabi nak kelihatan Mekah, tak sekali Madinah apa? Tak sekali Madinah apa? Menyebabkan orang Ansar ni mudah tercemburu, setara. Cemburu. Lagu mana ni? Sebab dia kata, ada pun Nabi ni kata, suka nak kelihatan dekat pun dia sah. Mari kecek ubik lah. Dan siabelah terhadap kabilah dia, iaitu kabilah Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Dengan sebab perkataan orang Ansar kecek ubik ni, menyebabkan Tuhan turun wahyu kata Nabi ni, takut jadi pecah belah di antara Nabi dan orang Ansar. Turun wahyu kata, ni adalah perkataan orang Ansar, menyebabkan Nabi kita ni kena kecek, panggil orang Ansar kecek kata, Kalla inni abdullahi wa rasuluh, hajartu ilaikum, hajartu ilallahi wa ilaikum, wal mahya mahyakum, wal mamatu mamatukum. Allahu Akbar. Cukup Nabi kecek ni dengan lafaz yang panak, senyap habis orang Ansar dengar. Ya takalla, tidaklah. Nabi kata, tidaklah. Inni abdullahi wa rasul. Sungguh aku ni adalah hamba Tuhan dan utusan Allah. Itu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hajartu ilallah. Aku dah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Mekah gitu di Madinah. Aku dah hijrah dah. Wa ilaikum, dan kepada kamu wahai orang Ansar. Gapo kecil lagi? Ini nak menunjuk kata Nabi tak ketinggal orang Ansar. Nak duk kali dengan orang Ansar. Nak mati sekali dengan orang Ansar mana kata. Nabi kata wal mahya mahyakum. Aku nak hidup bersama dengan kamu wahai orang Ansar. Wal mamatu mamatukum. Dan kami akan habis nyawa kami. Mati bersama dengan kamu juga. Itu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Apabila orang Ansar dengar lagu ni, habis perasaan dia nak murih mula saat ni. Ataupun dengan Nabi kecek lagu ni, wasa kata dia salah lah. Salah sebab dia kata Nabi-Nabi nak tinggal dia. Wasa salah. Sebab tu gapo dia kecek sebab dia kata ni. Dia kata, Wallahi, ya supaya wahai Nabi, wallahi ma qulna kalamuna as-sabiq. Wallahi supaya tidaklah kami kecek benda tu, tidaklah menyebabkan kecek benda tu kecuali illa hirsan alaika wa ala musahabatika wa dawamuka indana. Allahu akbar. Ini adalah perasaan orang Ansar kecek Nabi dengar. Wahai Nabi, tidaklah aku kecek benda tu. Lalu saya kata kamu tu nak tinggal kat kami, nak pergi ke Mekah. Aku tak kecek benda tu sebab aku ni nak telajak kepada kamu ni, nak hidup kali dengan fakku. Ini orang Ansar ni buka benda dalam hati dia, mudah kata. Nak sign kamu wahai Nabi. Nak kamu duduk dengan aku semua, mudah kata. Saya ingat kamu mati. Hak tu ya nak. Linastafidu minka wa natabarraku bika wa tahdina siratal mustaqim. Supaya kami ni boleh tabarruk dengan kamu, supaya kamu dapat bagi hidayah kepada kami. Allahu akbar. Ini adalah perasaan orang Ansar ketika pergi Mekah berlaku benda ni. Habis perasaan dia kata, ini adalah kasih sungguh terhadap Nabi kita. Tak boleh tinggal Nabi, mereka kata. Sebab alamat yang pertama ni,
Perasaan nak tengok Nabi, nak duduk dengan Nabi. Ini adalah orang Ansar. Tak sebecik dengan Nabi. Tak seru Nabi hidup dengan orang lain, boleh kata. Tak seru Nabi kelak duduk Mekah tempat you asal, seru hidup. Nak duduk dengan kita. Sebab kasih telajak dengan Nabi ni, nak hidup dengan Nabi semua, dengan sebab tu Nabi terai. Hadis Nabi kata, Al-mahya mahyakum. Kami nak hidup bersama dengan kamu hidup juga. Kami akan mati, habis nyawa kami, wal mahya mahyakum. Kami akan mati bersama dengan tempat kamu di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas hari ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kubur dia di Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah jelas kepada kita orang Ansar kasih Nabi penuh hati sungguh rakyat. Dengan sebab itu kita ukurlah kita ni kasih Nabi ni tara mana kita ni. Allah. Ukur dengan sahabat ni Abu Bakar dan semua sahabat orang Ansar. Ukur kita sikit. Kita ni tara mana kasih Nabi kita ni kecek mulut saja. Enggak semua ni jangan ada mulut saja. Nak ada tanah ada alamat orang panggil. Itulah start mukli kita yang kita boleh kecek hari ni. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita nampak kata kena uti tara ni insya-Allah taala. Dan kita akan sambung lagi. Sebenarnya alamat yang pertama ini alamat rasa nak jumpa dengan Nabi, rasa nak bersahabat dengan Nabi. Daripada hari kiamat nanti ini dia ada 10 contoh semua daripada kalangan sahabat. Ini kita baru 3 saja. Kita baru 3 saja tapi kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Harap semua pendengar ikut ruangan kita insya-Allah taala. Sama ada melalui radio dan juga Facebook live. Kita akan fabih kitab ini. Kitab ini iaitu Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu, kita akan fabih. Ingat baik-baik semua pendengar. Kalau tak habis kita tak seraya insya-Allah taala. Kita akan habis kitab ini untuk kita tambah semangat kita pada bulan Ramadan. Rasanya kita cinta banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa nak beribadat banyak lagi insya-Allah taala. Maka cukup sekadar inilah pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dikau pergi.